Saya sekarang sedang berdiri di tengah Sungai Batang Kali yang mengalir di sebelah laman Port Nik. Ada timbunan pasir di sini dan sungai mengalir di kiri dan di kanan. Apa yang saya nak cuba sampaikan yang juga bersesuaian dengan perniagaan ialah dengan sungai dia tahu dia mengalir daripada hulu ke hilir. Maknanya matlamat aliran sungai itu jelas. Air yang mengalir tahu ke mana arah tujuannya. Dan seperti mana dalam kehidupan yang lain, sungai itu tidaklah mengalir tanpa sebarang halangan. Sebagai contohnya timbunan pasir yang ada di sini menghalang pengaliran air, tapi sungai akan terus mencari ruang-ruang yang membolehkan mereka terus mengalir ke hilir sungai dan akhirnya sampai ke laut. Jadi dalam perniagaan, menetapkan matlamat perniagaan ini amat penting kerana ianya bukan sahaja memberikan kejelasan kepada usahawan tentang ke mana dia nak bawa perniagaan, tapi dalam perniagaan juga ada pekerja, ada pembekal, ada pelanggan dan pelbagai pihak yang ada ada peranan dalam membantu ataupun sebaliknya. Jadi jika mereka tahu arah tujuan kita, strategi kita, maka mereka boleh mencari ruang yang mana mereka dapat membantu. Dan ini saya rasa satu perkara yang penting di dalam perniagaan. Tidak boleh kita berniaga tanpa tahu ke mana kita nak pergi. Jadi bila kita sebut tentang strategi ataupun hala tuju kita, maknanya kita memilih sama ada kita nak ke titik A atau titik B atau titik C. Maknanya ada pilihan dalam menetapkan strategi. Strategi bukannya satu perkara yang mana kita boleh dapat semua benda yang kita nak. Kita kena pilih nak buat ini dan kita kena pilih untuk tinggalkan buat satu perkara yang lain. Maknanya kalau kita pilih untuk berniaga dalam dalam bidang katalah bekalan barang-barang elektrik, maknanya kita tidak nak jadi kedai runcit. Jadi bila ada kejelasan seperti itu, maka kita cubalah cari jalan seperti mana air mencari jalan untuk sampai ke hilir. Macam mana nak tetapkan matlamat perniagaan itu. Sebab bila kita pilih untuk membekal barang-barang runcit, kita kena tahu dalam komuniti kita mungkin ada pasaraya besar, ataupun di dalam kawasan yang mana kita tetapkan untuk membuka kedai kita ada banyak lagi kedai-kedai yang menjual barangan yang sama. Dan sekarang banyak juga perniagaan dibuat secara online. Jadi dengan mengambil kira apakah kehendak komuniti setempat yang merupakan pasaran yang kita tuju, dengan mengambil kira orang lain yang juga mungkin memberi tawaran yang sama ataupun menjual barang yang sama dengan harga yang lebih murah misalnya. Jadi macam mana kita nak membezakan diri kita? Ini satu perkara yang penting dan inilah perlunya ada strategi dalam perniagaan. Jadi bukannya strategi itu satu perkara yang luar daripada kemampuan kita untuk memikirkannya, tapi ianya merupakan satu perkara yang amat logik kerana perniagaan besar-besar mana sekalipun kita tidak mempunyai sumber yang banyak. Ya, maknanya syarikat yang besar pun dia terpaksa membuat pilihan apa yang dia nak jual, pasaran mana yang dia nak masuk, macam mana dia nak membezakan apa yang ditawarkan dengan orang lain, macam mana nak memuaskan hati pelanggan, macam mana nak tetapkan harga dan seumpamanya. Jadi ini satu perkara yang penting. Jadi dalam membincangkan pentadbiran pengurusan dan kepimpinan perniagaan, bab pengurusan ni dimulakan dengan bab strategi kerana ianya menetapkan hala tuju perniagaan. Memanglah kalau syarikat yang besar-besar kadang-kadang bila dia nak membentuk strategi, dia akan upah konsultan dengan harga jutaan ringgit supaya mereka mencari maklumat, mencari
ruang-ruang yang mungkin tidak dikenali oleh orang lain. Jadi sebab itulah, tapi ianya bukan bermakna syarikat kecil pun tidak boleh membentuk strategi. Seperti yang saya kongsikan tadi, ianya ialah untuk menetapkan ke mana arah tuju perniagaan kita, apakah yang kita pilih untuk lakukan dan apa yang kita pilih untuk tidak lakukan, dan bagaimana kita nak mencapai matlamat itu. Jadi pada bila kita dah jelas, misalnya kita nak menjadi pasar raya, perniagaan runcit yang memenuhi kehendak pelanggan-pelanggan muda, mungkin barangan yang kita jual lebih banyak yang sesuai dengan orang muda berbanding dengan segmen pasaran yang lain. Jadi kita kena fikirkan, dan bila kita cuba menjual pada orang muda, mereka sekarang menggunakan telefon untuk membeli barangan, mereka tunggu di rumah lebih daripada keluar untuk mencari barangan. Jadi macam mana kita nak bersaing dengan perniagaan seperti Lazada, Shopee dan seumpamanya. Jadi inilah perkara-perkara yang kita fikirkan di hadapan, supaya bila kita melaksanakan perniagaan kita ada jelas arah tujunya, ada pilihan-pilihan yang telah kita tetapkan, dan pekerja-pekerja kita, malah diri kita sendiri sebagai usahawan tahu apa yang nak dicapai. Jadi mungkin sekadar ini perkongsian saya berkenaan dengan strategi, dan mungkin nota-nota yang saya kongsikan itu boleh membantu tuan-tuan dan puan-puan. Dan sekarang sudah ada Telegram group khusus untuk soal jawab. Jadi kalau ada persoalan, tanyalah di ruang Telegram yang berkenaan dengan soal jawab niaga tu. Jadi saya akan cuba pastikan saya menjawabnya sama ada di ruang itu, ataupun mungkin saya boleh buat video seperti ini supaya kita lebih senang berhubung. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.